Hati adalah lebih mulia berbanding anggota badan. Tapi dari sudut amali, dua-dua kena buat. Kalau tak buat hal zahir, batin tak ada. Buat batin saja, zahir tak ada, tak sah. Jadi kedua-dua tu kena ada. Kata muridnya Syekh Ibn Qayyim rahimahullah, al-fikru amalul qalbi wal ibadatu amalul jawarih. Merenung, berfikir itu adalah amalan hati. Manakala ibadat adalah amalan anggota. Kalau kita ada ibadat zahir ni anggota. Hati adalah lebih mulia berbanding anggota badan. Jadi amalannya adalah lebih mulia berbanding amalan badan. Mulia dari sudut bila berbanding dua tu. Tapi dari sudut amali, dua-dua kena buat. Kalau tak buat hal zahir, batin tak ada. Buat batin saja, zahir tak ada, tak sah. Jadi kedua-dua tu kena ada. Bila lengkap dua, mantap. Tambahan pula, merenung, yakni tafakkur itu menjadikan pelakunya mencapai tahap keimanan yang tidak boleh dicapai hanya dengan sekadar perbuatan fizikal saja. Manakala orang itu semaya saja, sesalah tanggungjawab dia tu. Tapi tak sama dengan orang solat dan dia tahu hikmat solat. Tak sama. Tafakkur membawa kepada penyingkapan dan penzahiran hakikat perkara, pembezaan antara yang baik dan yang buruk, pengetahuan tentang yang utama dan kurang utama, serta yang paling buruk dan yang kurang buruk. Jadi kita boleh beza. Hak ni hak utama, hak ni kurang. Hak ni. Ia juga memberikan kesedaran tentang punca yang membawa kepada hasil-hasil ini, perkara yang menentang punca-punca tersebut dan membatalkan kesannya, serta perbezaan antara perkara yang patut diusahakan untuk dicapai dan perkara yang patut dihindari. Jadi kita kena belajar belakang. Kata Syekh lagi rahimahullah, fal khairu was sa'adatu fi khizanatin miftahuha at-tafakkur. Kebaikan dan kebahagiaan itu tersimpan dalam peti harta karun, maknanya dalam peti simpanan gedung khazanah. Anak kuncinya adalah tafakkur. Kebaikan duduk dalam satu gedung, kunci dia tafakkur. Tafakkur itu sangat penting kerana ia membawa kepada ilmu, dan ilmu itu adalah terhasil daripada berfikir. Ia juga menghasilkan keadaan yang muncul dalam hati daripada ilmu yang tersebut. Kerana sesiapa yang mempelajari satu perkara yang dicintai atau dibenci, pasti akan meninggalkan kesan dalam hatinya hasil daripada ilmu itu. Keadaan ini akan membawa kepada keinginan, iradah dan seterusnya menghasilkan tindakan. Bila kita tahu satu benda ni elok, molek, fadilat dia, kelebihan dia, kita akan buat. Bukan sahaja buat biasa-biasa, bersungguh nak buat. Semangat nak kerja sebab kita tahu dia punya rahsia. Jadi di sini terdapat 5 perkara. 5 perkara yang kita kena usahakan. Yang pertama, al-fikru. Kita kena memikir. Renungan yang menghasilkan 2, ilmu. Kemudian 3, keadaan yang timbul dalam hati sebagai hasil renungan ilmu. Bila kita renung, kita dapat ilmu. Hasil daripada tanda ilmu itu bermanfaat, kita dapat kesan dia. Yang keempat, keinginan yang lahir daripada keadaan tersebut. Dan akhirnya tindakan yang merupakan hasil daripada keinginan. Jadi setiap tahap tu, dia mari satu-satu, buah dianya, kesan yang paling besar sekali, amal. Oleh itu, renungan adalah dasar dan kunci segala kebaikan. Perkara ini mendedahkan kepada anda tentang keutamaan dan kemuliaan merenung, berfikir. Kalau kata merenung sini mana tafakkur, kita memikir, bukan termenung. Serta bahawa ia adalah antara amalan hati yang terbaik dan paling bermanfaat. Sehingga kan ada orang berkata, para ulama sahabat kata apa tadi yang kita dah baca semalam daripada Abu Darda kan, merenung seketika lebih baik berbanding beribadat sunat selama setahun. Merenung itu memindahkan seseorang daripada kematian kelalaian kepada kehidupan kesedaran. Daripada perkara yang dibenci kepada perkara yang dicintai. Daripada keinginan nafsu dan ketamakan kepada kezuhudan dan merasa cukup, dia panggil al-qana'ah. Daripada penjara dunia kepada keluasan akhirat. Daripada kesempitan kejahilan kepada keluasan dan kelapangan ilmu. Dan daripada penyakit syahwat dan keinginan untuk kekal di dunia kepada penawar kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan melepaskan diri daripada dunia yang penuh dengan cabaran ini. Keinginan dan ketenteraman jiwa, kesimpulannya, asas bagi segala ketaatan adalah tafakkur. Kita memikir, barulah kita taat.